Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi wa natawakkal 'alaihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa barik sallallahu wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatil insani tusrif bil ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhu billahi khairan faqih fid-din min al-qasim wa Allahu yaqul." Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tentunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaAllah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca doa kita Al-Fatihah. Pertemuan yang lepas kita telah bahas sedikit perkara yang berkaitan dengan akidah. Jadi saya nak terus masuk kepada akidah. Ada sedikit pembahasan yang agak penting juga dalam pembahasan akidah ini. Maksudnya perkara-perkara ataupun rumus-rumus, teori-teori atau falsafah yang mana membentuk akidah itu sendiri ataupun membentuk manhaj akidah. Kita semua tahu kan, dalam bab akidah ni dia ada banyak pecahan. Daripada yang paling asas sekali itu akidah Islam, akidah yang bukan Islam. Kita alhamdulillah kita ni orang Islam. Dan dalam Islam sendiri pun ada pecahan lagi. Ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia masih Islam. Sebab contohnya macam Mu'tazilah, dia tak menganggap dia Ahlussunnah wal Jamaah, dia menganggap dia Ahlul Tauhid wal Adl. Contohnya. Jadi sejarahlah menunjukkan bahawa terjadinya pecahan di dalam Islam itu sendiri. Kemudian di dalam Ahlussunnah wal Jamaah pun ada lagi pecahan. Ada yang Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Ahlul Hadis, ada Ahlul Tasawuf, dan beberapa kelompok. Masih lagi Ahlussunnah, tapi dia ada mazhab itu sendiri. Cara, maksudnya manhaj. Yang paling penting sekali yang kita tahu dalam akidah ni, mana satu akidah, mana satu manhaj dalam akidah. Itu penting. Setengah orang dia tak dapat nak bezakan antara akidah dengan manhaj. Manhaj ni metod di dalam menyampaikan akidah. Contohnya Asy'ariyah kan, jadi metod dia sifat dulu. Itu metod dia, bukan akidah dia yang sebenar. Akidah tu apa yang ada dalam sifat 20, itulah akidah. Jadi sifat 20 itu hanya satu metod sajalah dalam menyampaikan akidah. Jadi ada setengah orang dia salah faham. Oh, kami bukan tak belajar sifat 20, sebab Nabi tak belajar sifat 20, itu bukan akidah. Kami akidah salaf, itu akidah khalaf, itu akidah Asy'ariyah. Jadi orang macam ni mungkin Allah Alam lah, dia mungkin tak berapa mendalam ilmu dia tentang akidah, ataupun dia ada dengan sesuatu lah di sebalik dakwah dia. Akidah benda yang kita pegang, benda yang kita pegang sampai tahap yakin kita dah belajar berbagai ilmu,
salaf ke ataupun khalaf ke atau dia Asy'ariyah ke bukan Asy'ariyah, itu kan manhaj, metode. Yang kita tahu ini kami ini akidah salaf, yang itu bukan akidah salaf. Akidah salaf ke akidah khalaf ke akidah sama saja. Tak ada akidah yang begitu. Manhaj di dalam menyampaikan akidah itulah yang berbeza. Jadi golongan salaf dia ada manhaj dia tersendiri di dalam mempersembahkan akidah dia. Kalau golongan yang khalaf nanti ada dia punya cara yang tersendiri lah, mengikut pada perkembangan zaman tersebut. Jadi manhaj yang digunakan oleh Asy'ariyah memang tak ada sewaktu zaman Nabi dan sahabat, sebab itu belum ada peristiwa-peristiwa ataupun perkembangan yang berlaku di zaman tersebut terpaksa digunakan untuk manhaj untuk menegakkan akidah. Jadi akidah dengan manhaj perlu dipaham betul-betul. Bila ada orang dia tuduh-tuduh kan, dia bukan ahli sunnah, dia bukan ahli salaf, kami salaf, dia khalaf, dia bukan. Dan dalam akidah itu sendiri ada asas akidah, ada cabang akidah. Ada asas akidah, ada cabang akidah. Ada asas akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam, seluruh ulama Islam. Ada asas akidah yang diperselisihkan. Ada khilaf, ada ikhtilaf. Kemudian ada pula cabang-cabang akidah yang disepakati dan juga ada cabang-cabang yang diperselisihkan juga. Yang paling penting sekali sekurang-kurangnya asas akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam, ulama Islam itu yang berpegangan, itu paling minimum. Bagi orang yang nak meningkat sikit lagi dia punya pengetahuan akidah, maka dia ambil tahu juga tentang perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Akidah yang paling asal itu 25 yang 6. Kalau kita percaya itu dah cukup lah di rumah Islam. Cuma nanti dalam masa dia, apa makna beriman kepada Allah itu? Itu dipecah. Maknanya beriman kepada Allah itu kita beriman kepada zat, sifat dan af'al Allah. Di dalam zat Allah ada dirinya akidah. Mengenai sifat Allah ada dirinya akidah. Di dalam af'al Allah ada akidah. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Ada yang asas, ada yang cabang. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Jadi terjadinya segala pembentukan asas dan cabang yang diperselisihkan, yang disepakati, kemudian metode-metode yang berbeza di dalam menyampaikan akidah. Perkara itu dibincangkan dalam mukadimah kita, sedikit sebanyak, tidak terlalu mendalam saya rasa, dan tidak juga terlalu ringan, dia agak pertengahan saya rasa. Wallahu sebab dulu kalau kita belajar akidah kan terus pergi oleh sebuah dulu yang pertama wujud, lawan dia tak ada. Jadi ini kita ambil tahu sikit tentang macam mana terjadinya atau terbentuknya akidah dan cabang-cabang dia, dan juga metode dia atau manhaj beberapa kitab dalam membentangkan akidah dengan beberapa teori dan falsafah. Mudah-mudahan kita boleh ambil faedah insya-Allah. Jadi pembahasan itu mula dia berluaslah, nanti baru dia masuk sikit-sikit fokus kepada akidah. Jadi yang lepas tu kita bahas tentang apa itu ilmu, apa itu yakin dan apa itu i'tikad. Sebab tak semua ilmu itu perlu diiktikadkan. Tak perlu diyakini, hanya sekedar ilmu maklumat. Ada juga orang yang dia beriktikad dengan sesuatu yang bukan ilmu, bukan yang nyata lah maksudnya. Daripada ilmu kan sesuatu yang benar dengan realiti. Ada juga orang yang dia meyakini sesuatu, tapi benda itu bukan akidah, hanya perkara yang biasa saja. Jadi ada orang ada ilmu saja tapi dia tak berpegang kepada itu dan dia tak meyakini. Jadi ada macam-macam peringkat di situ. Bagi kita dalam akidah, kita perlu ada ilmu yang mantap. Hanya akidah itu berdasarkan ilmu yang sahih. Kemudian perlu dijadikan satu pegangan dan perlu diyakini. Benar? Ada tiga-tiga. Tapi tak semua perkara dalam urusan kita dalam dunia ni yang betul perlu bertiga-tiga. Ada yang perlu sekadar ilmu saja, tak perlu jadikan hakikat. Ada yang perlu sekadar yakin saja, bukan hakikat. Ada yang perlu sekadar ada ilmu saja. Tapi dalam akidah ni perlu ilmu yang benar,
dan kita menjadikan satu pegangan dan kita yakinlah dengan 100%. Kemudian dibahaskan itu tentang ilmu ada dua, satu ilmu yang qadim dan ilmu yang hadis ataupun baru. Maksud hadis ini bukan hadis Nabi SAW dalam kita hadis lah. Istilah dalam ilmu kalam ataupun dalam akidah ini kadang-kadang dia ni perkataan sama tapi dia masuk begitu. Maksud hadis di sini ilmu yang baru, iaitu ilmu makhluk. Ilmu yang qadim hanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang tidak ada permulaan, tidak ada penghujung. Kalau ilmu makhluk ni ilmu yang baru, sebelum dia tak tahu, lepas tu dia tahu. Ilmu yang baru lah bagi dia. Kemudian ilmu yang baru ni yang dimiliki oleh makhluk ataupun manusia lah khususnya adalah dipecah lagi pada dua, satu yang daruri, satu yang nazari. Yang daruri ni maksudnya semua orang tahu, benda mudah. Satu yang satu dua. Jadi benda yang daruri, tak perlu dipikir-fikirkan sangat. Satu yang satu fikir dua berapa. Semua orang tahu, tanya budak-budak yang dah mengaji pun satu yang satu dia kata. Itu ilmu yang daruri. Kemudian yang kedua ni ilmu nazari ni lah yang menjadi kita punya fokus dalam akidah. Maknanya dia perlu pada pemikiran yang luas lah. Dia dapat ambil keputusan daripada apa yang kita bahaskan. Kemudian ilmu nazari tersebut dapat dihasilkan dengan penggunaan akal, iaitu berfikir, ataupun dengan pendalilan atau pembuktian, ataupun dengan penyucian hati yang membawa kepada ilham. Jadi di sini pun nanti mewujudkan beberapa kelompok ada di sini. Kalau yang hanya menggunakan akal saja, nanti dia punya akidah adalah, kalau misalnya kita fokus kepada akidah, dia akan jadi lain. Kalau yang hanya pakai dalil saja pun nanti jadi lain. Kalau dia hanya gunakan penyucian hati bergantung pada ilham saja pun nanti lain. Ataupun dia ambil semua tiga-tiga, itulah yang paling mantap. Contoh macam penggunaan akal ni lebih boleh falsafah lah, ahli falsafah. Jadi tak ada wahyu, tak ada fikir tentang Al-Quran, hadis, wahyu semua. Dia gunakan akal dia dalam mencari Tuhan misalnya. Mengenal Tuhan dengan akal sahaja. Ataupun golongan yang guna dalil sahaja tanpa menggunakan akal langsung, taklid kita. Misalnya apa yang dia dengar, dia dua, terima, dia percaya. Tak kira itu daripada mak bapak, keturunan nenek moyang dia ke, ataupun daripada Quran, ataupun daripada hadis. Kemudian ada orang yang sampai tahap dia punya penyucian hati itu membawa dia kepada ilham-ilham yang benar. Mungkin juga ada ilham yang tak benar daripada syaitan misalnya. Jadi siapa yang gabungkan tiga-tiga ini, insyaAllah yang paling mantap lah. Maknanya dalil yang dari segi wahyu dan pendalilan pun dia pakai, kemudian akal dia pun dia pakai, dan juga hati dia pun bersih, dapat ilham-ilham yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tinggal salah satu pun nanti akan jadi berbeza. Kemudian jenis-jenis ilmu. Jenis-jenis ilmu dilihat dari sudut konteksnya ada dua, satu ilmu tasawuf, yang kedua ilmu tasdid. Maksud tasawuf ni maknanya yang merupakan satu konsep. Ada sebagai ilmu ni dia hanya dalam bentuk konsep saja, gambaran konsep, belum lagi nyata benar atau tidak. Dia hanya konsep saja lah. Contohnya macam konsep Tuhan tiga, kan? Konsep Trinity. Itu satu konsep saja. Bagi kita benda itu tak benar. Tapi bagi mereka mungkin benar yang percaya pada konsep tersebut. Jadi dia hanya satu konsep saja. Teori manusia ni asal daripada monyet, daripada burung. Satu konsep saja, tak dapat dibuktikan. Dia buktikan pun bukan semua orang percaya pun. Pembuktian dia pun tak dapat meyakini seluruh manusia atau seluruh sebahagian yang percaya. Kemudian yang kedua, tasdik ini membenarkanlah apabila benda itu dah betul nyata, maka itu benar, sama ada kita menafikannya ataupun kita membenarkan. Ini tak benar, ini benar. Itu sampai tahap tasdik kan. Kemudian apabila sesuatu hukum itu, satu pembenaran itu telah berlaku, maka dia ada kena-mena dengan tiga benda. Satu, dia panggil mahkum alaih, sesuatu yang dihukumkan ke atasnya.
Kemudian yang kedua, al-mahkum bihi, sesuatu yang dihukumkan dengannya. Kemudian yang seterusnya, nisbah hukumnya antara mahkum alaih dengan mahkum bihi. Maknanya di luar kan belum masuk kepada akidah-akidah, boleh digunakan untuk semua bidang pun. Maknanya yang dihukum, siapa yang dihukumi, apa yang dihukumi. Kemudian hukum yang berlaku itu apa dia? Contohlah dalam segi hukum adat misalnya, api wajib membakar. Dari segi hukum adat, walaupun semua orang kita tengok kan, api itu dia boleh membakar. Tapi nanti dari sudut akli lain pula, dan dari sudut wahyu lain pula. Nabi Ibrahim tak terbakar masa api dan lain. Jadi yang dihukumi itu contohnya, yang dihukum api itu hukum dia wajib membakar. Itu dalam hukum adat. Dalam hukum syarak contohnya, orang yang mukallaf balik ya, dan dia Islam, dia balik maka wajib solat. Hukum dia wajib. Yang dihukum katanya orang yang sudah balik. Contohlah tu. Di setiap hukum penetapan yang kita gunakan itu mesti berkaitan dengan orang yang dihukumi atau benda yang dihukumi. Kemudian apa hukum dia itu, kemudian yang dihukumkan ke atas. Ringkas-ringkasnya saya. Ini akan ada kenangan nantilah dengan akidah yang kita bahas sekarang. Kemudian peringkat-peringkat ilmu. Peringkat-peringkat ilmu ni berbeza lah. Tak semua sama kan dia punya peringkat ilmu. Peringkat yang pertama dipanggil peringkat yakin. Dan peringkat yakin ni pun ada tiga. Peringkat yakin ni peringkat paling tinggi lah. Yakin ni maknanya orang tu dia 100% dia dah yakin. Tidak ada sedikit keraguan lagi. Dia yakin. Dan keyakinan ni akan boleh dipecahkan kepada tiga, iaitu yang pertama dia yakin, kemudian lazat dan tentera. Pengetahuan yang diterima oleh akal yang tidak diandaikan sebaliknya, yang melahirkan ketenangan dalam hati dan meluahkan kelazatan dalam jiwa. Ini adalah tahap keyakinan tertinggi kerana menggabungkan tiga unsur, iaitu akal, hati dan jiwa. Kemudian yang kedua, ilmu yakin dan tenteram saja. Dan yang ketiga, yakin saja. Contohlah, ini kita yakin, semua yakin dia boleh masuk syurga. Tenteram, tenang, azab, takkan bisa. Jadi macam mereka. Kalau Nabi SAW, insyaAllah saya rasa beliau yakin dan beliau tenteram dan tenang dan tenteram. Kalau kita, siapa yakin dia takkan kena hisap, susu dia tanpa hisap? Tenang, tenteram. Tenang dan tenang. Tapi insyaAllah kalau masa surga itu semua yakin kan? Tapi tenang kita tidak. Betul. Kita tantang, kita banyak dosa, Allah pun tak pun. Tenang juga pun, kita Allah maafkan. Mungkin yakin tapi tak sampai tahap tenang dan tenteram. Ini teori lah, teori yang dibuat oleh para mengkaji ilmu lah. Kemudian yang kedua, dari yakin. Kemudian yang kedua dia panggil zon rajih, sangkaan yang kuat. Dia tak 100%. Dia tak 100%. Ia mempunyai berbagai peringkat berdasarkan ukuran kemungkinan sebaliknya pada akal. Ia di bawah peringkat yakin. Dalam penggunaan para ulama, zon atau sangkaan ini di bawah tahap yakin, tetapi di atas tahap syak dan ragu-ragu. Ia masih timbul kemungkinan dalam diri bahawa apa yang dipegang dan diketahui dalam diri itu salah. Tetapi yang kuatnya adalah sebaliknya, iaitu betul. Maknanya kita minat 75%. Kalau yakin dari 100%, kalau zon ni 75%. Biasanya zon ni digunakan dalam fiqh lah. Dia boleh digunakan semua. Ini saya fokuskan sikit. Contohnya macam kita istinja. Kita buang air besar misalnya, lepas tu kita istinja, kita basuh. Kita tak perlu sampai tahap yakin 100% benda tu dah suci. Kita nak kena tahu, ambil berikut, tengok bau. Tak perlu kan? Syarat tak suruh kita kena bau dulu. Ambil berikut, tengok. Bau cek-cek, tengok dah bersih dulu. Tak ramai. Kita dah sangkaan, kita dah kuat dah, nak bersih dah. Aku cuba lah. Kita ambil itu, kita meratakan air seluruh anggota. Yakin tak 100% semua kebasahan?
Mungkin ada satu dot yang tak kenal. Kita tak perlu yakin 100% sebenarnya, cukup dengan sangkaan yang kuat saja. Itu dah memadai dalam fiqh. Semayang tadi subuh, siapa yakin dia punya semayang sah 100%? Jadi sangkaan saja, cukup dengan sangkaan yang semayang semua boleh sah. Sah, cukup, tak perlu kita yang suatu tak yakin sah. Jadi dalam fiqh biasanya digunakan zon. Tapi dalam akidah tak boleh. Dalam akidah ada kita yakin, tak boleh ada sikit pun 0.0001% pun tak boleh ada sedikit keraguan tentang contohnya kewujudan Allah. Okey, dengan 100%. Itu zon. Yang ketiga syak, ragu-ragu. 50. Ia merupakan satu peringkat di mana sama sahaja antara dua bahagian di sisi akal tanpa sebarang kecenderungan. Akal dia tengah-tengah, sah ke tak sah? Syak tadi, ragu-ragu. Boleh ke tak boleh? Itu dia panggil syak atau ragu-ragu lah, peringkat yang bawah daripada zon, yang 50. Ia dipanggil sebagai dapatan tanpa kecenderungan, idrak bila rajahan. Contohnya seorang tidak pasti sama ada sesuatu khabar itu betul atau salah, dan tidak cenderung ke arah sama ada betul maupun salah. Betul ke orang yang di rumah ataupun macam mana? Dia bilik, kan dia jadi 50-50. Ada orang percaya, mungkin ada orang yang syak. Contoh dia. Kemudian yang keempat, waham ataupun dia panggil zon marjuh. Jadi zon berwajah ini, zon marjuh ataupun lebih mudah kita panggil waham. Itu merupakan peringkat lawan bagi zon wajah ataupun dapatan yang lemah di bawah peringkat syak. Dalam arti kata yang lain, ini kurang daripada 50%. Maknanya yakin 100% zon wajah, 70% lah yang ambil syak, ragu-ragu 50-50, kemudian wahab 25%. Jadi ini semua berkaitan dengan ilmu kan. Ada orang tu yakin 100%, tapi yang soal saja, ada yang syak, ada yang wahab. Ini boleh digunakan pakai itu semua bilangan semua kita fokus nanti dengan akidah insya-Allah. Kemudian ruang lingkup ilmu pula. Ruang lingkup ilmu. Para ulama membahaskan bahasanya pengetahuan ataupun al-maklum itu ada 3 bahagian. Yang pertama, Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan ataupun istilah al-kamal, al-lahul, keindahan, al-jamal, al-rahamun, dan keagungan al-jalal ataupun al-jabarut. Jadi perkara yang nak kita tahu ni, yang pertama sekali yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi dia diasingkan daripada selain daripada Tuhan. Allah Ta'ala ni pengetahuan tentang dia ni asing. Dia tak boleh sama dengan selain daripada dia. Itu yang ada terutama dalam akidah. Dalam akidah kan kita nak belajar ilmu akidah, ilmu ketuhanan, ilmu tentang Tuhan. Macam mana kita nak tahu tentang Tuhan? Sebab yang definisi ilmu itu tadi kan, dia kata mesti bertepatan dengan realiti. Itu baru dikatakan ilmu. Kalau tak bertepatan dengan realiti, tak dikatakan ilmu. Jadi macam mana kita nak tahu benda realiti itu Tuhan itu macam mana? Kita bukan nanti Tuhan, siapa bukan nanti Tuhan? Maka untuk Tuhan dengan sifat-sifat dia ada grup dia sendirilah, kumpulan dia sendiri, bahagian dia sendiri. Kemudian ilmu tentang alam muluk, iaitu apa yang boleh didapati oleh panca indera. Itu boleh panca indera yang dimuluk di alam fizikal, yang mana ini merangkumi alam benda-benda, alam perorangan dan alam peristiwa atau apa sahaja yang boleh didapati sama ada melalui alat bantuan seperti mikroskop atau teleskop, atau didapati secara langsung oleh panca indera tanpa sebarang alat tambahan di dunia nyata ya. Contohnya wujudnya planet Pluto. Siapa pernah tengok? Tengok dengan mata dia. Tak pernah kan? Macam mana kita tahu ada planet Pluto? Siapa yang boleh tahu? Ini kan Pluto itu kan ada di alam nyata kan? Contoh saja bagi maknanya itu kan perlukan kepada bukti, pendalilan ataupun tengok sendiri. Nanti dia ada cara nak dapat ilmu macam mana.
Contohlah. Ataupun benda yang kita tengok dalam mata kan, wujudnya binatang yang namanya ayam sedap dimakan. Semua cari tak ada orang mengatakan mana ayam kalau wujud. Benda yang jelas nyata. Tapi ada benda yang wujud juga di alam nyata, tapi kita sendiri tak pasti. Orang kata matahari itu saiz dia berapa sekian-sekian juta dan meter berapa. Betul, pasti. Jarak di antara matahari dan bumi sekian-sekian kilometer kelajuan cahaya, berapa tahun kelajuan cahaya. Itu pasti. Betul. Tahapnya yakin, soal, projek, ataupun faham, syak. Ini contoh lah, saya bagi contoh saja apa hubungan benda yang kita akan sebenarnya sebelum masuk ke akidah. Jadi apa saja yang berada di alam mulut, alam nyata ya, itu satu lagi skop yang muat dalam ilmu tentang Tuhan tadi lain, tentang alam mulut lain. Kemudian lagi satu yang ketiga, alam malakut, iaitu perkara-perkara yang wujud di luar alam fizikal dan kebenaran yang tidak dapat didapati oleh panca indera seperti malaikat, jin, roh dan sebagainya. Tetapi tidak mustahil boleh disingkapi perkara tersebut suatu masa nanti. Yang ketiga, mengkaji tentang alam gaib, tentang roh kita. Kan kita ada roh kan? Mana dia? Macam mana kita tahu manusia itu ada roh? Kita tengok orang mati ya. Dia mati tiba dia tak gerak dah. Dari mana kita kata roh keluar daripada badan ini? Nampak tak? Macam mana kita tahu tu, kita yakin tu roh yang keluar? Kita nanti ada dia punya sumber-sumber ilmu yang meyakinkan nanti lah. Dan sebagainya ada jin, ada syaitan kan? Betul ke ada jin? Mana? Tunjuk jin. Ada orang jumpa jin? Tapi yakin ada jin? Ada orang mungkin tak percaya jin. Jadi kepercayaan itu nanti datang dari mana? Itu akan dibahas kemudian tentang sumber ilmu. Jadi nak beritahu di sini ada pengkajian ruang lingkup dia mengenai Tuhan saja. Tuhan yang asing kan. Allah ni tak boleh kita masuk ke dalam makhluk. Dia spesial. Allah ni dia tak, dia punya teori dia nanti ilmu tentang ketuhanan dia tak sama dengan teori tentang selain daripada Allah. Dan selain daripada Allah, makhluk ni satu alam yang nyata yang kita boleh nampak dengan mata kita. Satu lagi benda yang lain. Benda yang kita nampak dengan mata pun berapa ramai yang khilaf. Apa lagi kalau benda yang lain. Sebab itu terjadi pecahan akidah ataupun kefahaman ataupun mazhab lah dalam masalah akidah. Sebab yang dikaji itu benda yang lain lah, terutamanya kalau dalam akidah. Dalam tradisi barat pula, ilmu dibezakan dengan falsafah kerana ilmu mempunyai wilayah dan cakupan yang berbeza dengan falsafah. Ia kembali kepada dua bentuk persoalan dalam masalah dalam kehidupan manusia, iaitu masalah asasi, iaitu permasalahan yang membahaskan tentang hakikat diri, asal diri, hala tuju kehidupan dan sebagainya, yang mana akal atau panca indera tidak mampu untuk menjawab. Yang kedua, masalah segera, iaitu permasalahan yang mudah dalam kehidupan seharian seperti masalah politik, masalah ekonomi, masalah alam sekitar dan sebagainya, yang mana akal ataupun panca indera boleh mencari jawapannya walaupun memerlukan masa dan penyelidikan. Jadi orang barat ni, dia kalau bab-bab baik ni, dia kata itu bukan ilmu, itu falsafah. Kalau ilmu ni benda yang nyata je lah, benda yang boleh dinampak, boleh dikaji, boleh disentuh, dirasa. Itu ilmu. Kalau bab-bab yang tak nampak, roh ni ada malaikat, ada, itu bukan ilmu je, itu falsafah. Asing, dia bezakan. Kalau di barat kan. Masalah asasi menurut para ilmuwan barat tidak dibahaskan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi wilayah dan ruang lingkup ilmu sekadar pada ruang lingkup ilmu sekadar pada membahaskan masalah segera sahaja. Sedangkan permasalahan asasi, yakni ultimate problems, dibahaskan dalam masalah bidang falsafah dan agama. Jadi dia kata ini bukan ilmu, itu falsafah dan agama. Jadi inilah ilmu barat. Maka ada tiga aliran utama dalam masalah ini, iaitu pertama aliran dualistik, iaitu mereka menekankan semangat dualisme dan dikotomi antara bidang ilmu dengan bidang falsafah. Dipisahkan ilmu dan falsafah lain.
Bagi mereka, setiap bidang tidak seharusnya mencampuri bidang lain. Aliran ini sangat kuat berkembang di dunia barat sehingga membenihkan sekularisme ilmu. Ini masalah ni, orang membezakan antara ilmu dan masalah. Contohnya lah, macam dia usaha ke apa ke tiba tak berjaya, kata-kata taklah kata Tuhan, kita ini kalau kita kata Tuhan. Ini masalah yang nyata. Kalau guna dengan Tuhan, itu bab lain, bab Tuhan itu lain. Dan orang Islam ini pun banyak ada pengaruh kan. Dia mengasingkan agama lain, jangan campur orang. Ini dunia, itu agama lain-lain. Hanya dia pisah langsung antara agama dengan masalah dunia. Itu ada, itu barat kan. Dan ada juga orang Islam yang pengaruh dengan masalah. Ada yang mempermainkan adalah kalau sampai tahap paling terus sekali menafikan terus. Macam smart kan, critical, etis dan sebagainya, langsung tak percaya lah kalau buat agama. Minta lah Tuhan kau, kalau kau rasa betul Tuhan tu boleh bagi, minta lah ke Tuhan kau. Kalau tak minta ke Tuhan kau, mana Tuhan kau? Tengok Tuhan kau tak ada buat apa pun. Dia tak percaya langsung, kita mereka teruk kan. Dia pisahkan antara ilmu dengan falsafah. Bagi ilmu hal-hal dunia, hal agama tu falsafah. Yang kedua, aliran yang menekankan interdisiplin, iaitu mereka masih menerima bahawa wujudnya dualisme di antara bidang ilmu dan falsafah. Namun setiap disiplin tersebut saling bekerjasama dan saling memerlukan antara satu dengan lain dengan batas-batas tertentu. Ini okey sikit. Tapi dia masih mengingat dua benda yang berbeza, cuma dia kata ada hubungan lah antara dua-dua benda ni. Yang ketiga, prinsip integrasi, iaitu golongan yang menekankan kesepaduan dan integrasi bidang ilmu antara perbahasan ilmu dengan perbahasan falsafah. Apa yang dibahaskan dalam bidang falsafah dan ajaran agama juga dianggap sebagai perbahasan daripada ilmu. Ini adalah tradisi timur, terutamanya di sisi pandangan Islam. Ia menekankan konsep holistik dalam ilmu pengetahuan, iaitu semuanya dinilai sebagai ilmu tetapi berbeza dari sudut hierarki ilmu. Jadi bagi kita ni orang Islam ni, ilmu dan falsafah, agama dan dunia ni sama ya. Dia bukan benda yang berbeza. Sebab agama tu bagi kita, kehidupan kita dalam dunia ni semuanya berasaskan atas agama. Tidak ada yang boleh keluar dari agama. Setiap perkara yang kita buat dalam dunia ada hukum daripada syarat daripada Tuhan. Semuanya ada dalam lengkap. Kita sampai nak buang air pun ada hukum dia. Nak basuh kita punya apa ni, nak istinja, nak ambil buang air kecil, buang pun ada. Kita bersama dengan isteri kita pun ada hukum. Dia tak terlepas, tak boleh terlepas. Satu pun tak boleh terlepas daripada agama. Apa yang kita hidup dalam dunia ni semuanya ada. Semuanya agama, dia tak boleh dipisahkan. Oh, itu agama lain, ini bab dunia. Semua yang ada dalam dunia ni semua berkaitan dengan agama. Tak ada satu pun yang terkeluar dari agama. Itu orang Islam punya pandangan. Tapi siapa yang rasa oh itu agama lain, yang ini dunia lain, itu maknanya dia dah terpengaruh dah. Kalau lebih tua lagi, memisahkan terus. Lebih tua lagi, menafikan terus. Jadi bagi kita, semua yang berkaitan dengan kehidupan semuanya agama. Tak ada yang boleh terkeluar belakang. Dari apa saja bidang sekalipun. Cuma nanti adalah dia punya pecahan-pecahan pula. Macam ilmu apa ni? Ilmu kedokteran, ilmu engineer, ilmu walaupun dia pun tak kita anggap secara direct itu ilmu agama, tapi dia ada kaitan juga dengan agama ini. Okey, masuk pada fasal kedua. Sumber ilmu. Jadi kita bahas apa itu ilmu, macam mana punya keyakinan dari ilmu, ruang hidup dan sebagainya. Sekarang ni sumber ilmu. Konsep asas. Para ulama dan ilmuwan terus membahaskan tentang sumber ilmu ini sehingga berpecah kepada beberapa aliran pemikiran dan pandangan. Ia dibahaskan secara terperinci dalam perbahasan epistemologi ilmu atau dikenali sebagai theory of knowledge atau nazariyat al-ma'rifah. Para sarjana barat sejak dahulu sehingga kini berbahas tentang dua sumber utama, iaitu akal yang rasional dan panca indera empirikal. Sebahagian daripada mereka terlalu menetapkan akal sebagai satu-satunya sumber bagi ilmu,
sedangkan apa yang tidak berkeraskan akal tidak dinilai sebagai ilmu. Namun para ulama Islam menyerahkan ada 3 sumber ilmu, iaitu yang pertama deria atau panca indera, yang kedua perkhabaran yang sahih, dan yang ketiga akal ataupun nazar, pemikiran. Ini menunjukkan keistimewaan paradigma Islam tentang sumber ilmu pengetahuan dengan menjadikan khabar yang sahih sebagai salah satu dari sumber ilmu pengetahuan. Ini kerana ianya turut mengagumi wahyu sebagai sumber ilmu. Jadi kita ada masalah ketuhanan kan, sebab itu kita ada sumber ilmu yang merupakan wahyu. Kalau tak ni macam mana kita nak tahu tentang masalah ketuhanan? Macam mana kita nak tahu tentang masalah yang terjadi bila kita selepas kita mati? Sebab tak ada orang yang nak mati, dia balik, dia beritahu aku dulu mati. Macam ni berlaku di orang standby. Sebab aku dah lalu lah, dah mati dah. Sebab aku baik, aku keluar kan. Tak ada. Benda tu kerana sumber dia wahyu, akal pun tak sampai. Tak ada akal yang boleh bagi tahu kita apa yang terjadi dalam kubur atau orang mati. Tak ada akal yang boleh bagi jawapan. Jadi itu hanya bersumber daripada wahyu. Sebab itu kita dalam Islam ni salah satu sumber ilmu adalah wahyu. Jadi tentang deria dan akal ni semua boleh faham lah. Deria ni mana yang kita tengok. Macam deria lah, kalau kita lapar makan kenyang, kalau kita dahaga minum kita tahu. Bukan pada deria kita dapat tahu. Ataupun akal ni yang lebih rumit sikit lagi lah, perlu boleh fikir lebih dalam sikit. Sumber pendapatan ilmu yang pertama iaitu hawas ataupun deria. Panca indera atau hawas ada 2 jenis, iaitu hawas zahirah dan yang kedua hawas batinah. Deria zahir dan deria batin. Deria zahir, adapun deria zahir ada 5 jenis, iaitu pendengaran, penglihatan, deria rasa, deria bau dan deria sentuhan. Bahasa satu panjang banget. Pendengaran sebetulnya maknanya deria penyerapan bunyi, itu getaran yang melambat melalui bahan tara seperti udara. Anggota atau organ untuk deria pendengaran ini di dalam diri manusia dipanggil sebagai telinga. Jadi telinga ni kan perlu juga, maknanya kita walaupun sumber ilmu itu wahyu, hadis Quran, jadi kalau kita tak dengar, kita nak tahu sumber wahyu itu hadis Quran. Jadi perlu kepada deria juga lah. Walaupun berita-berita yang disampaikan kepada kita, kalau kita tak ada telinga, tak ada dengar, macam mana nak jadikan satu sumber ilmu benda tu? Maknanya orang yang peka, di mana mungkin yang dia tahu kan. Sebab apa? Perlu kepada telinga lah, deria pendengaran bagi salah satu sumber ilmu. Penglihatan, penglihatan iaitu upaya otak dan mata menyesan gelombang elektromagnet dalam julat nampak cahaya, iaitu kita menafsir imej sebagai pemandangan. Organ untuk deria penglihatan adalah mata. Banyak benda yang kita tengok, benda itu jadi ilmu bagi kita lah. Kita tengok ni, macam ni punya. Dengan tengok saja boleh dapat ilmu. Tengok saja boleh dapat ilmu. Panjanglah dalam nafas, jadi saya sebut itu semua tak faham lah tentang mendapat ilmu dari penglihatan. Yang ketiga rasa, maknanya dengan rasa pun kita boleh dapat satu pengetahuan lah. Kita tahu jadi kalau dalam dinding itu bukan panas, bahaya juga. Dengan rasa pun kita dapat ilmu. Saya berikan adalah kemudian dengan hidup bau, dengan kita bau kita tahu sekarang itu dia sebagai satu pakaian yang wangi ke ini dia akan. Kalau kita pakai satu suri, ini tempat sampah. Dengan apa ni? Dengan bau pun kita dapat ilmu. Itu dia dengan sentuhan. Di sini dia ada tambah satu lagi cabang, dia kata keutamaan pendengaran berbanding penglihatan. Sesungguhnya deria pendengaran lebih utama berbanding penglihatan, kerana jika seorang hanya mempunyai sifat pendengaran, dia masih boleh mendengar kalam Allah yang akan dibacakan kepadanya, boleh mendengar ilmu-ilmu dan sebagainya. Al-Quran juga sering mendahulukan kataan as-sama' sebelum al-basar ketika kedua-duanya digandingkan dalam sebuah ayat. Di dalam kajian kita ini, pendengaran itu lebih utama daripada penglihatan, sehingga menghasilkan lebih ilmu daripada penglihatan. Boleh lagi? Sambung lagi kan? Boleh kan? Kemudian yang kedua hawas, iaitu yang deria batin lah, iaitu otak.
Otak merupakan organ untuk menyimpan maklumat, sama ada maklumat fizikal ataupun maklumat maknawi, tempat penyusunan maklumat dalam bentuk yang baru dan sebagainya. Otak merupakan organ bagi pusat kawalan utama bagi badan. Ia menerima maklumat dari diri dari dalam dan luar tubuh. Ia menganalisa maklumat ini dan kemudian dia menghantar keputusan kepada badan yang mengawal fungsi dan tindakannya. Otak mengingati pengalaman lepas, merupakan punca fikiran, mood dan emosi. Ini ustaz ni ajar apa ni? Ini dia punya asas-asas kan. Kita sekali lalu masa dulu kita belajar kita tak pernah dibahas benda ni. Dan benda ni lah yang menjadi antara punca-punca terjadinya perselisihan di kalangan akidah. Kita baca sekali dulu je lah. Kemudian sumber pendapatan yang kedua itu perkhabaran yang benar. Apa itu khabar? Khabar ialah apa yang padanya benar ataupun tidak pada zat. Iaitu satu kenyataan yang mengandungi nilai sama ada ianya benar atau dusta pada zatnya. Iaitu dapat melihat kepada orang yang menyampaikan. Definisi yang pertama bagi khabar ialah kalam yahtamilu sidqu aw kizbu bi zatihi. Maksudnya kalam yang mengandungi kemungkinan benar ataupun dusta pada zat. Jadi salah satu daripada sumber ilmu yang kedua adalah khabar, perkhabaran. Jadi perkhabaran ni dia umumlah, mungkin perkhabaran tadi benar, mungkin perkhabaran tadi tidak benar, tapi dia tetap sebagai satu khabar. Jadi kita ada dua jenis ini, satu perkhabaran yang benar, satu perkhabaran yang tidak benar. Tapi tetap dinamakan khabar juga. Sumber ilmu yang kedua ialah perkhabaran yang benar. Perkhabaran yang benar ialah perkhabaran yang bersesuaian dengan waqi' atau realiti, iaitu di luar fikiran manusia. Maknanya apabila satu berita itu sampai kepada kita, kita tengok pada realiti itu benar atau tidak. Maka kalau benar bertepatan dengan realiti, maka khabar itu benar. Khabar itu benar. Kalau yang disampaikan lain, yang kita terima lain, maka dia jadi tak benar bagi kita, khabar pun tak benar. Itu mudah kan, semua boleh cerita tentang syarat. Nanti ada satu fokus tentang khabar. Perkhabaran, pembahagian perkhabaran. Khabar atau perkhabaran dari sudut faktor luaran ada dua jenis. Yang pertama dipanggil mutawatir. Apa itu mutawatir? Iaitu sama lafaz atau makna. Jadi dinamakan dengan mutawatir kerana tidak mungkin berlaku kebincangan padanya, bahkan sentiasa berkesinambungan dan berterusan. Maka perkhabaran yang mutawatir ialah perkhabaran yang diriwayatkan oleh sekelompok manusia yang mana mustahil mereka berpakat untuk melakukan penustaan. Jadi ada perkhabaran ni, ada yang kita dengar sekali saja, ada yang kita dengar berbuat, kita dengar berkali-kali, dan kita dengar daripada 20 orang. Jadi mutawatir. Kalau ada satu orang baca sampaikan satu berita kat kita, ada yang tak panggil mutawatir. Kita nak percaya pun kalau seorang dia beritahu kita. Tapi kalau dah 100 orang datang berita beritahu benda yang sama dan 100 orang ni pun berbeza-beza, tidak saling tidak dengar dari orang lain, maka dia jadi satu khabar yang mutawatir. Tapi setengah orang kata zaman sekarang pun mutawatir pun kena hati-hati. Pasal sekarang ada WhatsApp, ada Facebook, khabar yang dusta yang mutawatir pun kadang-kadang boleh jadi tipu. Betul? Berapa orang atau orang sen kan kat kita dalam guru ni dapat benda yang sama. Jadi guru dia dapat benda yang sama. Jadi kawan dia pun tuan-tuan dekat 10, 60 ribu, dia tak jadi mengkhawatir. Dalam 4 dia tak jadi mengkhawatir. Zaman sekarang mengkhawatir pun perlu dikaji semua. Pasal apa? Kita dapat berita yang banyak daripada bermacam-macam ni, tapi mungkin juga ada tak betul. Ini yang maksud nama tahu ni zaman dulu, zaman yang tak ada alat komunikasi, tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Jadi satu orang tu menerima khabar. Maka kalau yang dah menyampaikan itu khabar ramai, 50 orang misalnya, dan daripada tempat yang berbeza yang saling tidak mengenali antara satu sama lain, jadi yang mendengar sebagai khabar yang mutawatir. Fokus di sini khabar ni hadis lah, hadis yang Quran dan hadis. Quran itu kan mutawatir. Jadi berapa ramai orang yang menghafal Quran ketika zaman Nabi, kemudian dikumpulkan dalam Musa jadi Al-Quran. Satu pun tak boleh nak makan. Itu juga hadis-hadis. Hadis ni ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir, iaitu hadis dipanggil masyhur, satu lagi dipanggil gharib, satu dipanggil ahad. Itu
Itu bahasa dari hadis lah. Jadi ada hadis ahad, mana diriwayatkan oleh satu orang sahabat saya. Kemudian mungkin hadis itu hadis gharib mungkin 2 orang, hadis masyhur mungkin 3 orang, hadis mutawatir mungkin 10, 20, 30, 40, 100. Ini sebab apa dalam akidah ni nanti dia ada punya pendalilan itu tidak boleh diambil daripada khabar ahad, mesti mutawatir. Bagi asas akidah. Saya pernah cerita dulu sebelum itu dia membahas tentang khabar lah. Jadi satu jenis mutawatir maknanya disampaikan oleh ramai orang sehingga untuk kita menafikan mengatakan dia itu satu bentuk pendustaan pun tak mungkin. Pada terlalu ramai orang yang sampaikan begitu lah. Panjang pembahasan ini. Saya ringkas-ringkaskanlah. Yang kedua, khabar ahad, iaitu perkhabaran yang mana bilangan periwayatannya tidak membawa kepada tahap yang meyakinkan. Ini mungkin seorang dulu saja yang sampaikan kepada kita lah. Jadi dia tidak sampai tahap mutawatir, sampai tahap yang meyakinkan. Ada kemungkinan dia tidak benar. Cuma ulama hadis ni dia ada khilaf istilah. Ahad tu dia kata ada 3 pecahan, iaitu bilangan perawinya 3 orang maka dinilai sebagai khabar masyhur. Kalau bilangan perawi itu 2 orang, dia kata khabar itu dipanggil khabar aziz. Dan kalau 1 orang dipanggil gharib. Ini dalam hadis lah. Ini kita perlu tahu sebab nanti akidah itu asas atau cabang akidah itu kan salah satu sumber dia berada hadis. Utamanya hadis lah. Dan hadis nanti hadis yang mana yang boleh dipakai untuk asas akidah dan hadis yang mana yang hanya boleh dipakai untuk cabang akidah saja. Itu nanti pun akan jadi perpecahan di kalangan sama dari sunnah atau luar dari sunnah. Lagi tulis kira-kira cukup. Kita berhenti sampai tahap dulu, nanti kita sambung di sekitar tentang kesabaran ataupun hadis yang menjadi salah satu sumber daripada pendapatan ilmu terutama dalam akidah. Setakat itu ada soalan. Kita dulu kan belajar dalam sebelum dulu. Sekarang kita buat macam mana boleh terjadi ini munculnya sifat makhluk contohnya lah. Di antara sebab kemudian pendalilan yang berlaku, pembahasan yang berlaku dalam masalah akidah terutama yang cabang lah. Seorang yang kata Allah atas aras, yang kata bukan, Allah tidak di atas aras, ada yang kata Allah di mana-mana. Macam mana boleh timbul perbezaan dengan itu kan? Sebablah dia punya sumber-sumber dia, cara berfikir dia, cara penggunaan, cara dia punya konsep dia berlainan. Saya kata ada soalan, kalau tak penggunaan tidak apa kena dengan lain tahu. Ini belum lagi terlalu mendalam lah. Ini mungkin saya tahu lah depan saya ni mungkin ada yang pakar tidak betul mendalam, mungkin ada yang setakat asas saja, mungkin tak mengenal Allah Malam. Jadi kita kongsi sama-sama lah. Kalau kita nak terbuka, yang pertama sifat wujud, yang itu wajib wujud, lawan saya rasa semua kita nak belajar kan. Semua nak hafal kan. Ini kita nak bahas tentang macam mana akidah itu disusun, kemudian konsep-konsep dalam akidah, kenapa terjadi perpecahan ataupun perselisihan di kalangan umat Islam yang berkaitan dengan akidah. Kenapa ada mazhab, kenapa ada mazhab ini dalam akidah. Fikah pun kan ada banyak mazhab, akidah pun ada banyak mazhab. Supaya apa? Supaya kita dapat memilih satu pandangan, satu mazhab dalam akidah ni yang menguntungkan kita dunia akhirat. Siapa yang nak ambil asas sahaja cukup dah. Ambil asas akidah yang memang kita berpegang dah cukup. Ini yang nak tambah sikit. Dia nak syurga dia tinggi sikit, dia tak mau bawah-bawah. Allah katakan dalam Quran fastabiqul khairat, jadi berlumba dalam kebaikan. Jadi syurga tu ada banyak tingkat. Jadi kita nak tinggi-tingginya, kita kena usaha lebih lah. Tapi kalau sekadar nak selamat saja, asas akidah beriman kepada rukun iman yang 6 tu tak cukup dah. Tapi yang 6 lebih lah. Yang lebih tentu lah buat cabang-cabang. Ada orang percaya Allah atas aras, ada orang tak percaya Allah tak aras, ada orang percaya Allah di mana-mana, ada orang percaya macam-macam percaya. Macam tu yang betul.
Tengoklah mana majoriti umat Islam pegang kepada kepercayaan yang mana. Siapa yang kata Allah Ta'ala, siapa yang kata bukan Ta'ala, siapa yang kata Allah di mana-mana, mana satu yang benar. Tentang yang kita bahas kan. Tapi konsep ini macam mana boleh terjadi pecahan pendapat tersebut. Inilah antara dia punya teori-teori dia atau falsafah dia yang menyebabkan perbezaan pendapat tersebut. Jadi orang kan tak payahlah percaya Allah wujud juga. Kalau dia tak aras, dia tak aras dia. Itu bukan itu. Dia tak fikir dalam Allah. Dia tak salah. Cukup kan. Kalau orang kata, oh itu wajib. Wajib kita kena percaya Allah tu aras. Dia kata, tak. Wajib kita percaya Allah tu tidak boleh di atas aras. Salah. Siapa yang nak menambah mereka. Tapi jangan sampai tahap kita mengkaji akhirnya daripada yakin turun kepada zon razia. Itu malah haram. Tak boleh. Ilmu kalam, ilmu yang membahaskan secara mendalam tentang akidah ni, dia tengok golongan juga. Kalau iman kita dah mantap, kita dah yakin dah benda tu, cukup. Ini yang nak mengkaji lebih dalam, nak mantapkan lagi sampai tahap tenang dan tenteram lagi kan. Ini jangan sampai dia dah yakin, tiba-tiba dia belajar ni Ustaz. Ini pun jadi turun maknanya keyakinan turun kepada zon razia. Jadi kalau aku tak boleh tuan, tak payah belajar. Dengar ini tahu. Maka dari kita harap orang tu belajar ilmu kalam sampai mendalam, menyebabkan dia punya keimanan dan keyakinannya dia lalu. Memang dalam sikit lah, saya tak dalam sangat, hanya dia sederhana je. Kemudian sikit lah lebih daripada konsep risiko 20 yang kita belajar secara direct itu sebenarnya tidak nampak kita mengetahui masalah dia lah. Yang dah yakin tak payah nak menengah. Ini yang nak menambah lagi keyakinan boleh juga bahas insyaAllah. Ada soalan saya kata? Apa nak ada soalan? Faham kan? Okay. Banyak ada yang tak faham tadi yang keliru dulu, boleh tanya semula insyaAllah. Yang ada buku. Siapa yang ada buku tu boleh rujuk. Tak faham dia tanya insyaAllah. Kalau tak ada balik siap dan soalan, sebelum melakukan dia tanya insyaAllah. Ini kita nak menambah lagi pengetahuan tentang akidah. Ini tak masuk akidah lagi, ini baru masuk pembahasan teori-teori pasal apa yang akan membentuk manhaj akidah itu dalam akidah kita lah yang Asy'ari, yang sampel yang berpegang dengan Asy'ari lah. Dan juga boleh dipakai juga teori ini untuk semua perkara lah. Semua fokus kita kepada akidah. Nanti bila kita dah belajar tentang akidah, nanti dah masuk sifat Allah yang misalnya wujud ataupun tidak, nanti kita tahu kenapa Asy'ari mengatakan demikian. Kenapa mazhab lain mengatakan lain pula dunia tidak apa ni macam akidah ni. Kenapa Asy'ari kata kita tidak boleh menetapkan Allah itu di atas arsy. Kita kata Allah itu qiyamu bi nafsi, berdiri pada zat dia. Tidak boleh kita kata atas sebab apa arsy itu makhluk dia benda yang wujud baru di dalam konsep-konsep pemikiran. Dia memerlukan kepada sumber ada khabar saja tanpa menggunakan akal. Nanti dia kata Allah kata Allah turun atas arsy. Jadi situlah sebab yang terjadi perbezaan. Dan ujung-ujung dia nanti tuan-tuan buat keputusan sendirilah. Sama nak berpegang kepada asas saja ataupun nak ambil juga cabang-cabang yang berasaskan Asy'ariyah ataupun selain Asy'ariyah, itu terpulang kepada masing-masing. Allah Ta'ala banyak dari soalan. Kita sambung pada akan datang insyaAllah. Jadi apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang tak baik itu sebagaimana jadilah. Minta ampun kepada Allah, mohon maaf tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dan bagi kita faham, amalkan dan disampaikan dan terlalu majlis kita dengan para majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.